Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ni saya akan membicarakan tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah KSSM 2021. Tajuk yang kita akan bincang pada video ini adalah tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tajuk ini para pelajar yang dirahmati Allah SWT merupakan tajuk yang penting dalam bab mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tajuk ini bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran sebagai kehidupan seharian, nak menjadikan As-Sunnah sebagai sumber perundangan, dan bagaimana kita nak mengamalkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya memastikan setiap kehidupan kita ini berlandas Al-Quran dan Sunnah dan tidak terjumus dalam kesesatan. Ini yang paling penting yang perlu kita tahu dalam tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, hadis yang pertama yang akan dibincangkan intisarinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik. Perpelajar, ini hadis yang penting. Bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai benteng kehidupan, menjadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Ini hadis yang penting untuk kita. Pertama, kalau boleh kita hafal, sebaiknya kita hafal hadis yang sangat pendek. Dan kedua, kita kena faham. Yang ketiga, kita mengamalkannya dalam kehidupan seharian semampu yang mungkin. Okey. Jadi para pelajar, kita akan lihat makna satu persatu, kalimat bil kalimah, perkataan dengan perkataan, supaya para pelajar lebih mudah faham, lebih jelas maksudnya dengan terperinci. Pertama, taraktu, aku telah tinggalkan. Fikum, pada kamu. Amrain, dua perkara. Lan, tidak. Tadillu, bukan tadillau. Tadillu, kamu sesat. Ma, apa yang, ataupun selagi mana dalam masa tersebut, al-ma al-mausulah, tamaksaktum, kamu berpegang, bi dengan bihima, keduanya, dengan keduanya, kitab Allah iaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah iaitu sunnah Rasulullah, hadis sallallahu alaihi wasallam. Ini para pelajar supaya lebih faham maknanya perkata. Jadi kalau kita baca pada atas tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya, qala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu, bukan lan tadillu ma tamaksaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang teguh, menjadikan benteng, iaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, kitab Allah. Keduanya itu adalah kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah hadis menjadi pedoman dan jadi jalan yang perlu kita ikuti sepanjang hidup kita, baik dalam urusan politik, ekonomi, sosial,
Apa je urusan dalam kehidupan, kita mesti bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa juga masalah, apa jua, semuanya ada dalam kitab As-Sunnah. Terutamanya hukum hakam, dan yang keduanya iaitu ibadat. Iaitu bagaimana kita nak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ini dua adalah antara yang paling utama. Sebab dalam isu-isu dunia, misal kata buat kereta, dia tak perlu merujuk kepada Nabi sebab tak ada sandaran. Tapi Nabi sebut kalau nak buat satu benda, pastikan benda itu berkualiti, selamat, baik, daripada sumber yang halal. Itu ada. Tapi cara buat kereta, sana tak, zaman dulu Nabi tak ada kereta. Jadi itu perkara yang kedua. Apapun para pelajar, kita mesti Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita akan tengok apa intisarinya, apakah pengajarannya, apakah pendoman yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, semestinya kita hendak mendapat rahmat dan keselamatan di dunia. Kerana kalau kita beramal dengan Al-Quran, kita dapat rahmat. Kalau kita beramal dengan hadis yang sahih, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini tujuan utama dia. Tujuan utama kita dapat keridhaan Allah SWT. Supaya kita melakukan perkara-perkara yang tidak bersandarkan dalam agama. Itu yang perkara utama. Okey, seterusnya, tidak terjerumus dalam kesesatan. Tidak terjerumus dalam kesesatan. Ini perkara penting lah. Kita nak baca Quran supaya kita tak sesat. Kita nak baca hadis supaya tak sesat. Itu perkara yang mesti kita tahu. Jadi tak boleh semena-menanya sembrono mentafsir Al-Quran ikut suka. Tak boleh ikut tafsir, ikut hadis ikut suka. Ini yang berlaku kepada masyarakat awam, masyarakat yang tak belajar agama, yang tak belajar tentang Al-Quran dan disiplinnya, tak belajar hadis dan metodologinya. Maka mereka akan mentafsir Al-Quran ikut hawa nafsu. Saya rasa inilah pendapat. Saya rasa inilah pendapat. Tak rujuk pun kata-kata ulama. Ini akan menjadi musibah. Sebab tu nak masuk bidang Al-Quran, masuk bidang sunnah, kita sebaiknya faham dulu ilmu alat, iaitu ilmu bahasa Arab. Itu penting. Bagaimana nak faham? Macam mana tadi contoh taraktu tu apa? Fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar. Tadi semua tu kena tahu satu persatu. Jadi tak boleh taraktu kita buka terjemahan, telah tinggalkan. Apa dia? Macam tu. Jadi perkara ini sangat penting para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Misal kata kitab Allah, kalau ulama tak menjelaskan kitab Allah, jadi mungkin mereka akan sangka bahawa Injil masih boleh diguna, Taurat masih boleh guna, Zabur boleh guna. Ini jadi masalah besar. Jadi tidak boleh guna kitab yang tidak berlandaskan apa yang dibincangkan oleh para ulama dan juga tafsiran yang disepakati oleh para ulama. Okey, ini yang pertama, supaya tidak terjerumus dalam kesesatan. Tidak, saya tersilap tulis. Okey, seterusnya, meneliti pandangan ulama. Ini para pelajar yang perlu ambil perhatian. Kita mesti tengok pendapat ulama. Jangan kita tengok buka Al-Quran, saya rasa inilah pendapat saya. Kalau konteks belajar boleh diterima. Sekiranya pelajar bagi ceramah, sekiranya pelajar bagi syarahan di masjid, di surau, sehingga satu hari ini pelajar ni akan jadi ustaz. Kita kena baca kitab-kitab. Kita kena baca pandangan-pandangan ulama yang besar, ulama-ulama yang muktabar, ulama yang diiktiraf. Ulama sekarang ke, ulama dahulu ke, kita kena meneliti. Maksudnya kita kena mengkaji lah. Apa kata Asy-Syafi'i dalam bab solat? Apa kata Maliki bab solat? Misal kata. Jadi kita tengok, gabungkan mana yang boleh. Contohnya isu COVID. Nak sembahyang Jumaat, tak boleh ke tak boleh? Kalau tak sembahyang Jumaat, boleh ke tak boleh? Kalau tak lebih pada kali Nabi kata, kamu akan dapat satu benda yang tak baik. Misal kata boleh jadi kufur ke, hati jadi gelap ke, dalam kegelapan ke. Jadi kalau tak pergi tu bagaimana keadaan dia? Adakah boleh jadi kufur ke? Jadi kita tengok satu persatu. Jangan tengok satu sebahagian, kita meninggal sebahagian. Itu tidak patut. Jadi kita kena gabungkan dan kita memilih pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling tepat. Ini kita kena beradab dengan para ulama. Baik, poin seterusnya, wajib mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini daripada hadis tadi.
ma tamaksaktum bihima, kaum pegang berpegang dengan Quran. Kita di sini yang kita boleh faham bahawa wajib mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang dibenarkan. Jadi Quran pun kita wajib ikut, tapi jangan ikut melulu. Al-Quran kata bunuh orang kafir, misal katalah. Kita pun nampak jumpa orang kafir dekat kedai minum, kita pergi bunuh tanpa sebab. Jadi jangan bunuh sebarangan. Jadi ikut Quran, tapi ada panduan dia. Gitu. Ikut hadis, mesti ada panduan ke? Kalau ada hadis kata contohnya okey, isu macam contoh yang berat sikit lah, macam lalat, isu lalat. Sebelah sayap dia ada penawar, sebelah sayap dia ada racun. Jadi orang pun buat tafsiran yang pelik. Inilah umat Islam yang kotor. Sedangkan kajian sains dan buktikan memang dalam lalat ada sayap tu, maksudnya bila lalat dah masuk dalam air, macam ni air, kita tenggelamkan baru minum. Tapi pun kita kena tengok syarat-syarat yang tertentu, bagaimana kita nak menggunakannya, bagaimana nak mengaplikasikannya. Jadi kita kena tengok satu persatu. Jangan sembrono, wajib, tapi kena meneliti. Okey? Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, hadis dan intisarinya. Mudah-mudahan para pelajar yang dirahmati Allah SWT mendapat manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.